Ala Rasulillah, kita kena tahu bahawa rasuah adalah satu kezaliman yang paling besar, yang mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat. Laknat ini adalah satu dosa besar, iaitulah kepada mereka yang memberi dan juga menerima rasuah. Jadi beri menerima rasuah ni kadang-kadang orang tak faham. Dia ingat rasuah ni mesti dengan duit saja. Sebenarnya rasuah ni boleh berlaku dengan pelbagai perkara. Asalkan saya bagi satu benda tu, saya nak dapat manfaat daripada da'i, ataupun saya bagi tu untuk menolak mudarat kepada diri saya. Faham. Ni ambil sikit ni, tolonglah, tak payahlah apa-apa kan, saman ke apa ke, ambil sikit macam tu. Itu kita yang bagi. Ataupun kita nak dapat mak, tolong sikit ni projek ni, apa ni, duit kopi, duit bawa katil, duit bawa tilam, duit kocek, duit apa lagi, itu istilah-istilahnya lah, hadiah ke dia apa, semua tu penjenamaan untuk menjadikan benda tu halal. Semua tu tak betul, sebab cara dan kaedah itu dah memang haram. Maka kita namakan apa saja, duit pergi umrah, ambil sikit lah, saya belanja pergi umrah, ataupun duit ni renovation rumah, pembaik pulih rumah, ambil sikit lah kan, ataupun beli motor ke beli apa, semua termasuk dalam rasuah. Jadi isunya kalau dah begitu banyak, berjuta-juta dan sebagainya tadi, macam mana caranya? Adakah cukup untuk bertaubat tadi soalannya? Adakah cukup sekadar ya Allah ampunkanlah dosa aku banyak buat rasuah ataupun sebagainya lah? Adakah itu? Jawapannya tak cukup. Kerana itu adalah satu benda yang tumpul dan dia bukan termasuk dalam satu proses taubat yang selengkapnya. Kerana taubat yang selengkapnya itu adalah memerlukan kepada kita kena cari balik, kita kena pulang balik duit orang yang kita rasuah itu. Kena pulangkan. Kena pulangkan. Kalau kita rasuah tu melibatkan ribuan orang, kena cari ribuan orang itu. Allah. Sebab tu dosa harta ni dia bukan macam tinggal solat. Solat kita dengan Allah, Allahu Akbar, semua minta ampun, insya-Allah. Tapi bila berkait dengan harta, dengan rasuah, dengan riba, dengan cuci muamalat, kita kena cari orang tu. Kalau lah kata tak jumpa pada waktu itu, maka macam mana kita nak buat? Masalah tu kalau katalah kita contoh terlibat, kita buat skema, tipu orang, pelaburan kan, ataupun isu rasuah tadi, maka berapa ribu orang yang kita kena jumpa? Kena jumpa. Sebab itu adalah dosa kita dengan dia, bukan dosa kita dengan masyarakat, dengan kerajaan ke dengan apa, dengan dia. Maka pada waktu kena jumpa satu persatu, kita kena pulangkan balik duit yang kita rasuah itu. Maka itu kaedah yang ketat lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab supaya mereka, orang di luar ataupun masyarakat tidak terlibat dengan perkara yang berkait dengan rasuah. Kerana kita tahu cara pencucian dia bukan sekadar bukan senang, bukan umrah 70 kali je, bukan haji tiap-tiap tahun nak pergi ambil package pula. Kemudian juga apa, solat nak sah pertama saja, kan tiap-tiap Jumaat dia nak juga nama, sekarang ni tak alhamdulillah kan, tapi Jumaat dia nak pergi juga, dia yang nak ibadat, tapi terlibat dengan dosa haram. Itulah perkara melibatkan harta. Tak tumpul, ibadat tumpul, doa tak diterima dan sebagainya, banyak dalam hadis-hadis. Maka ini menunjukkan bahawa kesan daripada harta yang haram ni bukan hanya sekadar cukup dengan taubat, ya Allah ampunkanlah dosa aku, kena pulang sebagai syarat penerimaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katalah tak jumpa orang tu, dia kena cari ahli waris dia. Kalau tak jumpa juga, maka pada waktu tu dia pun dah risau dah, macam mana ni, ada 5,000 orang dia tipu, dia rasuah contohnya, rasuah 5,000 orang. Maka pada waktu itu Baitul Mal adalah tempatnya. Tapi bukanlah maksud Baitul Mal kata tak apa, janganlah asal-asalan cari Baitul Mal dulu. Baitul Mal dulu kan, tak. Dia kena usaha dulu, cari orang tu, kemudian tak mampu ahli warisnya, kalau tak pun dia simpan sebagai hutang, dan dia akan pulangkan nanti bila jumpa dengan orang tu, dan kalau tak mampu pergi kepada Baitul Mal. Wallahu alam. Itu dia.